Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Apa khabar? Diharapkan sahabat-sahabat dirahmati Allah senantiasa dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam bacaan surah An-Nisa dari ayat 128 hingga 134. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh buka di muka surat 99. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Ayat-ayatnya akan kami bawa ke sebentar lagi ke layar masing-masing, insya-Allah. Jadi diharapkan saya nak ambil kesempatan ini sebelum kita mulakan pelajaran untuk menjawab salam bertemu semua teman-teman yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menyemarakkan lagi pelajaran kita hari ini, insya-Allah saya mengharapkan sahabat-sahabat, marilah kita menekan button share dahulu. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman agar mereka juga dapat mempelajari sesuatu, insya-Allah. Baik, dah. Kalau share pun sudah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart, insya-Allah, untuk saya terus bersemangat melakukan perkongsian ini. Kita lihat kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, bila kita baca di pertengahan surah, jangan lupa untuk kita membaca isti'azah dengan lafaz a'u, bukan a'u tetapi a'u. Ain itu jelaskan, ya, zu di hujung lidah, billal dua harakat dibaca nipis, himinasyaitan juga dua harakat, nirrajim, dan diakhiri dengan ditutupkan rapat mulut, menyempurnakan ma'aril sukun di situ dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita teruskan pada ayat surah An-Nisa. Wa inim, ini nun baris bawah, kita terus naik di atas mim yang bertanda sukun. Jadi hamzah wasal ini tidak ada fungsi bacaannya. Ini namanya hamzah wasal, alif yang ada macam kepala sod di atasnya ini tidak dibaca, hanya ada pada tulisan. Dia hanya dah dibaca bila berada di awal ayat, di awal perkataan. Dalam hal ini dia berada di pertengahan ataupun di tengah ayat, dan di awal perkataan imra'atun itu ada nun berbaris bawah sebelumnya. Jadi dia kena baca wa inimra'atun. Tun di sini hukum izhar halqi. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis, ya, poin-poin yang nak saya sampaikan. Sahabat-sahabat dapat lihat perbezaannya di sini. Tanwin di depannya, dhammatainnya ditulis macam 69. Ini bagi hukum izhar halqi. So kalau sahabat-sahabat jumpa di dalam Al-Quran tanwin yang tulis macam 69, jadi kita dah cam dah. Hukumnya adalah izhar halqi. Jangan dipanjangkan, sempurnakan saja huruf tersebut. Tun terus masuk khafat. Berbeza dengan tanwin pada hukum ikhfa ataupun hukum idgham. Contohnya di sini kita dapat lihat dhammatain dia 99. Kenapa ditulis begini? Kerana nak menandakan bahawa di sini hukumnya lain. Di sini tanwin kita dapat lihat bertemu waw. Tanwin bertemu waw. Jadi ayat itu bersambung. Tanwin bertemu waw. Di sini tanwin bertemu kha. Jadi kha merupakan salah satu daripada 6 huruf khalqalah. Jadi maaf, bukan khalqalah, huruf halqum. Huruf yang daripada halqum ini. Jadi oleh itu dia sempurnakan saja. Ra'atun khafat. Khafat, ada bunyi hamasnya, bunyi angin itu. Di sini pula hukum iqlab.
Iqlab maksudnya kita menukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar 2 harakat. Asalnya min ba'liha kena baca min dengan kadar 2 harakat. Bibir itu hampir bersentuhan saja. Kalau bersentuhan pun very light. Dia touch dia tu ringan saja. Mim, jangan mim, itu tak betul. Itu bunyi idgham. Bunyinya min ba'liha nushuzan. Zan, izhar halqi. Pada hukum izhar halqi, tanwin di atas pula. Kalau tadi saya bicarakan tentang tanwin di depan, macam 69. Kalau pada hukum izhar, tanwin di atas dan di bawahnya selari. Nampak tak atas dengan bawah selari? Berbeza dengan hukum ikhfa ataupun idgham. Contohnya di sini. Ini ikhfa, tanwin bertemu fa. Nampak tak atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang, bertemu fa. Ini pula tanwin bertemu waw. Fathatain bertemu waw, baris 2. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Yang ini selari. Jadi apa indikasinya? Indikasinya nak maklumkan kepada kita bahawa sini ini hukum izhar halqi, jangan panjang, sempurnakan saja. Nushuzan, terus masuk. Au, muncungkan. I'rada, dha. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya dhan. Di sini jangan jelaskan pula. Kalau kita jelaskan jadi i'radan, itu jelas. Dia kena baca i'radan. Jadi kita samarkan bunyi tanwin tersebut di antara nun dan fa. Maksudnya nak kata bunyi nun pun tidak, nak kata bunyi fa pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Dhan fala junaha. Ha pedas. Ha alaihima. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ai. Di sini hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya, masuk beserta dengung 2 harakat. Ai. Beza pada hukum idgham bi gunnah. Kalau hukum iqlab, nun matinya diberikan huruf mim kecil yang ekor ke bawah. Pada hukum idgham bi gunnah, nun matinya kosong, tidak bertanda. Berbeza dengan izhar. Kalau izhar, nun matinya ada tanda mati. InsyaAllah kalau jumpa contoh izhar nanti yang ada tanda mati di atas nun, saya tunjukkan. Di sini kena baca ai, bukan an lagi dah. Kalau baca an yus, jadi izhar. Di sini kena baca ai yus sad, bukan yus. Kalau yus jadi huruf sin nanti. Yusliha bainahuma sulha. Ha pedas. Asalnya sulhan. Bila kita waqaf, di sini ada jim kecil, waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh berhenti. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, pastikan dengan 1 baris 2 harakat. Kalau nak sambung jadi idgham bi gunnah, sulhan, terus masuk ke dalam waw dan didengungkan 2 harakat. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf tidak terus pada was, waw baris atas terus naik di atas sad. Was-sulhu khair. Was-sulhu, ha pedas, khair. Jangan baca khair, itu tak betul. Khair. Dan kemudian ada waqaf qili di situ, qaf lam ya. Sahabat-sahabat terus sambung. Wa uhdiratil an. Di sini ikhfa hakiki. Ikhfa juga dibaca 2 harakat. Fususyuh. Sin baris depan terus naik di atas shin. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Fususyuh, ha pedas. Waqaf ada jim kecil, terus ibtida. Wa ikhfa hakiki 2 harakat. Tuhsinu wa tattaqu fa in. Di sini hukum wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Jangan lupa, jangan baca fa innallah, tak betul. Dia kena baca fa innallah. Dan lafz jalalah dibaca 2 harakat dengan tebal. Haka nabima, 2 harakat. Ta'maluna khabira. Ron bila kita waqaf jadi ra. Cuba kita dengarkan bacaan ayat ini. Wa in imra'atun khafat
من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. Saya waqaf di situ. Mungkin nak berikan sedikit bantuan kepada teman-teman yang tak sampai nafas. Semalam, maafkan saya, ada yang komen tanya, Ustaz, kalau tak sampai nafas macam mana? Jadi kalau tak sampai nafas, cari tempat yang berhenti dengan sesuai. Dan pastikan berhenti sebelum nafas habis. Ini tips saja, mungkin ada yang nak tolong tulis. Bila kita nafas tak sampai pada ayat yang panjang, contohnya tak sampai ke sini, jangan kita gagah sampai ke detik terakhir, ke penghujung nafas. Jangan. Dia tak cantik nanti. Berhenti. Bila kita sendiri yang baca, kita tahu dah nafas kita hampir habis, cepat-cepat cari tempat yang berhenti yang sesuai. Supaya dia tidak kedengaran sumbang nanti. Jadi, kalau berhenti di sini, ibtidak balik pada fala junah. Fala junaha alaihima yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa uhdiratil anfusush syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat. Dapat? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi yang juga baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa untuk menekan button share, insya-Allah. Kalau kita pun boleh belajar, kita yakin dan percaya insya-Allah kawan-kawan dan ahli keluarga kita juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu. Kita teruskan bacaan ayat seterusnya. Walan ikhfa hakiki dua harakat. Jangan baca walan, itu jadi izhar. Dia bunyi dia samarkan. Walan, nun pun tidak, ta pun tidak. Tastati, ta baris atas, ta baris bawah. Tati, bukan tati. Kalau tati jadi ta baris bawah. Kalau baca tati, jadi ta baris atas, ta baris bawah. Dia yang pertama ta baris atas, kedua ta baris bawah. Tastati'u, 4 atau 5 harakat dibaca di situ. Ikhfa hakiki 2 harakat. Ta'dilu bainan, di sini wajibul gunnah sahabat-sahabat, 2 harakat, jangan lupa dengung. Bainan nisa'i walau harastum. Bila waqaf jadi tum. Jangan baca harastum. Ramai baca tum di situ. Ini bukan tum tombak, ini tum itu bacanya. Ta baris depan bunyi tu. Dia macam lagu Hindustan tu kan, pehle tum ni tu. Tum, bukan tum. Itu walau harastum. Jangan baca walau harastum. Kemudian ada waqaf sili di sini, afdal diteruskan. Tapi kalau nafas tidak sampai, sahabat-sahabat waqaf di sini terus ibtidak pada fala tamilu kullal, lam baris atas, naik terus di atas lam. Di sini alif lam qamariyah, lamnya dibunyikan, berbeza dengan alif lam syamsiah. Ya, pada alif lam syamsiah lamnya tidak ada tanda mati. Sahabat-sahabat tengok, lam ini ada tanda mati, nampak? Lam ini tidak ada tanda mati. Ini alif lam syamsiah. Jadi lamnya tidak bunyi di sini. Ini kita baca bainan. Kita nun baris atas terus naik di atas nun. Kita tak baca bainal. Jadi itulah perbezaan yang sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Kullal maili fatadharuha, dha di hujung lidah. Fatadharuha kal mu'allaqah. Dan ta marbutah bila waqaf ditukarkan kepada bunyi ha. Jangan baca mu'allaqat, itu tak betul. Itu hanya pada ta maftuhah, ta yang terbuka itu. Macam huruf ba yang ada 2 titik di atas itu. Kalau ta yang simpul ini, bila waqaf dia tukarkan kepada ha. Baik, di situ ada waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh berhenti. Tetapi kalau wasal, kalau sahabat-sahabat pilih untuk wasal, mu'allaqati wa in, maaf
mu'allaqati wa in. Jadi kalau nak wasal, jadi ti lah. Kalau waqaf saja dia tukar kepada ha. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ, terus ibtidak. Wa in ifakiki dua harakat, tus bukan tus, ya, kalau tus jadi huruf sin. Tuslihu ha pedas dua harakat, wa tattaqu dua harakat. Fa'in, di sini sebelum fa'in itu ada huruf alif yang ada bulat penuh di atasnya. Ini huruf zaidah. Huruf ini hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Fa'in, dengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Nallah, lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Hakana ghafurar, di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Ya, asalnya ghafuron jadi ghafuror, terus masuk ke dalam ra tanpa diberikan dengung. Rahi ha pedas dua harakat. Rahima, dan man bila waqaf ditukarkan kepada satu baris dua harakat. Kita dengarkan ayatnya dahulu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Alhamdulillah. Boleh? Dapat? So far macam mana? Okey ke tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Diharapkan sahabat-sahabat boleh ikut, dapat belajar sesuatu lah daripada perkongsian ini, insya-Allah. Baik. Kalau sahabat-sahabat rasa nak belajar balik daripada satu persatu hukum tajwid yang saya beritahu tadi dengan lebih tersusun, dengan lebih jelas, dengan diberikan contoh-contoh yang banyak, insya-Allah di akhir pelajaran kita saya nak kongsikan bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid. Kalau nak dapatkan kedua-duanya itu, insya-Allah tunggu sehingga akhir, saya akan beritahu bagaimana bagi mendapatkannya. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa in, di sini idgham bi gunnah masuk berserta dengung dua harakat. Wa in yatafarraqa yughnillah, lafz jalalah di sini dibaca dengan nipis. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, macam mana kami ni yang baru nak belajar, nak ingat yang mana nak baca tebal, yang mana nak baca nipis pada perkataan Allah. Saya nak bagi tahu satu tips yang sangat mudah sahabat-sahabat. Lihat pada baris yang datang sebelum perkataan Allah itu, sebelum lafzul jalalah itu. Kalau yang datang sebelumnya baris kasrah, baca nipis. Kalau yang datang sebelumnya seperti ini, baris fathah, baca tebal. Kalau datang juga baris dhammah sebelumnya, baca tebal juga. Jadi yang dibaca nipis hanya dalam satu keadaan, iaitu bila berbaris bawah. Yang dibaca tebal dalam dua keadaan, sama ada baris atas ataupun baris dhammah. Boleh ingat? Baik, kalau boleh kita teruskan. Yughnillahu kullam. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya kullan, tapi bila datang mim terus masuk beserta dengung dua harakat. Lam min. Di sini pula ikhfa dua harakat. Selalunya bila yang dua-dua ni lah orang yang terlanggar. Jadi dia tak disiplin. Ingat, selalu saya ingatkan, disiplin pada bacaan. Yang mana yang perlu dua-duakan. Kullam min sa'atih. Dan kemudian ada waqaf jaiz. Sahabat-sahabat boleh waqaf di situ, ibtidak terus pada wa kana Allahu wasi'an, izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi an. Tanwinnya selari, nampak? Itu antara indikasinya. Terus masuk hakima, ha pedas. Hakima. Ya, di sini tanwin yang tidak selari. Kenapa? Kerana datang selepasnya huruf waw. Maksudnya, kalau kita nak baca dengan wasal ayat ini, kena baca dengan idgham bi gunnah. Hakiman walil
walillah. Kena baca dengan wajah yang begitu. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ, nanti terus ibtidak pada walillah. Sebelum itu kita dengarkan dahulu ayat ini. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Baik, alhamdulillah. Sekejap lagi insya-Allah kita baca balik sama-sama sahabat-sahabat daripada awal ayat 128 hingga 134. Sekarang ni saya nak bawa sahabat-sahabat, kita lihat dahulu satu persatu ayatnya, insya-Allah. Semoga ada kebaikannya di situ. Semoga Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita, insya-Allah ya. Kita teruskan, kita lihat ayat sebelum itu sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa kita tekan button share, kita kongsikan. Itulah sahaja pengeras pembelajaran kita hari ini. Kita lihat ayat seterusnya. Walillah, dibaca nipis dua harakat. Walillahi ma fis samawa. Fis, fa baris bawah terus naik di atas sin. Alif lam syamsiah di sini. Samawati wa ma fil ard. Ard. Last kali makhraj huruf terakhir adalah huruf dad. Jadi pastikan ard gitu. Bukan ar. Kalau ar jadi dad tak ada. Kalau ard, fil ard, ra pula tak ada. Yang betulnya fil ard. Jadi dad yang terakhir. Kemudian ada waqaf qili di sini. Afdal diwaqafkan. Kalau nak wasal pun tidaklah menjadi kesalahan. Saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ, ibtidak terus pada walaqad. Ini pertama kali kita jumpa khaqalah hari ini. Khaqalah ini apa maksudnya? Lantunan ataupun pantulan. Dia bukan dibuat-buat, dia terjadi dengan sendiri bunyi pantulan tersebut. Walaqad, bila dal kita pepeskan mulut. Di dalam khulqalah ada 5 ba, jim, dal, qaf, ta. Pada huruf dal yang ada tanda mati asli, ada sukun asli di atasnya. Jangan lupa berikan lantunan. Walaqad, baru masuk. Wassaynal ladzi, nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda sabdu. Wassaynal ladzi, zi di hujung lidah. Na'utul, ta baris depan terus kita naik di atas lam yang bertanda mati. Kitaba min, di sini dibaca dengan ikhfa wajah yang tebal 2 harakat kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jangan kita baca kitaba min, ada ikhfa'nya tetapi ikhfa yang tidak tepat. Bukan min tetapi min, 2 harakat. Qab, sekali lagi kita jumpa pantulan pada huruf ba. Ba juga merupakan huruf khaqalah. Qablikum, pepeskan. Qablikum, izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mim mati, jangan dipanjangkan terus. Wa iyyakum, sekali lagi izhar syafawi, sama juga, jangan dipanjangkan. Anittaqullah. Dan lafz jalalah ini datang sebelumnya baris dhammah, dibacakan tebal 2 harakat bila waqaf sekurang-kurangnya. Jangan kurang dari 2. Jangan kita waqaf dengan anittaqullah. Salah. Sebetulnya anittaqullah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Tidak ada kesalahan di situ. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak. Wa ikhfa hakiki 2 harakat. Tak, ada bunyi hamasnya. Takfuru fa in, dengungkan di situ wajibul qunnah 2 harakat. Na lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ada waqaf jaiz. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Tekankan ya itu bersabdu. Ghaniyan, idhar halqi. Yan, bunyi saja yan, jangan panjang-panjang. Situ sempurnakan saja hukum idhar halqi. Hamida. Kalau ada teman-teman nak ingatkan, saya bagi tahulah huruf idhar halqi ini ada 6. Ada 6. Kalau kita bahagikan kerongkong kita ini kepada 3 bahagian, di bahagian bawah ini tempat keluar bagi 2 huruf, huruf hamzah dengan ha. Di tengah ini
Ada dua huruf ha dengan ain. Di hujung ni pula ada huruf ghain dan kha. Jadi 6 huruf tersebut. Kalau salah satu daripada 6 itu datang selepas tanda nun mati ataupun tanwin, maka bacanya izhar. Macam ini tanwin datang selepasnya ha. Sebab itu tanwin yang kita tengok dituliskan selari. Jadi ada dua perkara yang sahabat-sahabat boleh beri perhatian. Sama ada kita mengingati huruf dan melihat baris. Itu dua perkara yang sangat powerful. Sangat powerful untuk kita mengingati. Pertama, tengok baris. Kedua, tengok huruf. Instead of tengok color. Mungkin ada yang kata, Ustaz, ada yang tanya, kalau saya pakai Al-Quran yang bercolor macam mana, Ustaz? Okey tak okey? Jawapan saya tidak adalah kesalahan. Nak pakai Al-Quran color ke, Al-Quran hitam putih ke, semuanya adalah baik dan kedua-duanya adalah Al-Quran. Cuma nasihat saya, bila kita pakai Al-Quran bercolor ni, kita hanya cam Al-Quran bercolor cetakan yang kita beli. Contohnya penerbit ini, dia bubuh idgham bi gunnah dia warna merah. Cetakan lain mungkin dia bubuh warna oranye. Jadi kalau kita kita duk cam ke color dia saja, nanti kita buka Al-Quran yang dicetak oleh penerbit lain, kita dapat lihat colornya dah berubah, dah tak sama. Jadi mungkin akan mengelirukan kita. Ataupun kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, di dalam Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, Al-Quran selain daripada resam Usmani, cetakan yang khusus, tidak dibenarkan. Walaupun kita bawa resam Usmani juga, tapi cetakan contohnya mana-mana penerbit lah daripada Malaysia. Kita nak wakaf Al-Quran di sana, nak tinggal Al-Quran di sana, dia orang tak benarkan. Kalau kita letak pun nanti kita pergi pusing balik, tengok dah tak ada dah, kena buang dah. Jadi oleh itu yang terbaik ialah tengok tanda dan tengok huruf. Kerana dua-dua itu sama, standardized seluruh dunia. Seluruh dunia. Di Malaysia ke, di dunia mana kita buka Al-Quran, sama saja. Yang penting Al-Quran resam Usmani. Kerana kalau Al-Quran resam Imla'i, itu cara tulisan baris dia lain. Mungkin ada orang yang zaman-zaman mungkin berumur sikit, awal-awal dulu mereka belajar pakai Al-Quran resam Usmani. Resam Usmani, saya nak bagi satu perbezaan. Sahabat-sahabat, kalau kata Samawa ni dia tulis contohnya alif, dia sana dia tulis alif. Dia tak tulis alif kecil macam ni. Ataupun di atas perkataan Allah, kalau kita lihat di atas perkataan Allah pada resam Imla'i, dia tak tulis baris fathah macam ni. Dia bubus huruf alif kecil di atas lama yang kedua ni. Mungkin kita teringat, oh betul dulu jumpa Al-Quran yang tulis baris macam tu, betul kan? Jadi itu merupakan resam Imla'i. Pada Hamzah Wasal pula, resam Imla'i, dia terus berikan baris. Dia terus berikan baris. Dia tak ada macam sekarang kan tak ada baris. Jadi kalau yang dulu dia ada baris terus pada Hamzah Wasal. Jadi itulah antara perbezaan. Banyak lagi lah perbezaan Al-Quran resam Imla'i dengan Al-Resam Usmani ini. Cumanya untuk menstandardizekan, untuk menyamaratakan. Jadi hatta JAKIM pun, Jabatan Agama Islam Malaysia pun menganjurkan kita menggunakan resam Usmani. Di sekolah-sekolah pun kita belajar begitu. Jadi untuk standardizekan seluruh dunia dengan hukum tajwid dan baris-baris yang ditulis di dalam Al-Quran. Jelas ya, diharapkan sahabat-sahabat dapat mendapat apa yang saya cuba nak sampaikan ini. Maksud yang saya nak supaya sampaikan itu. Baik, kita teruskan. Sebelum itu kita dengar dahulu ayat tadi ya. Walillahi ma fis sama. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Alhamdulillah. Baik,
So far macam mana? Okey ke saya nak dapatkan sedikit maklum balas daripada teman-teman yang bersama dengan saya ini? Kalau sahabat-sahabat boleh ikut, minta berikan sedikit komen. Kalau sahabat tak boleh ikut juga, mungkin rasakan penyampaian saya ini terlalu perlahan ke, terlalu laju ke, macam mana? Berikanlah maklum balas teman-teman. InsyaAllah kami sangat menghargainya dan kami akan mengambil pandang kepada komen-komen tersebut untuk kami menambah baik pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Baik, sekali lagi saya nak mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar kepada teman-teman yang baru bersama dengan kita. Jangan lupa insya-Allah kita tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Dan sebelum kita teruskan, boleh tak saya dapatkan sekali thumbs up dan heart insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billah. Lafaz jalalah ni dibaca nipis, dua harakat. Billahi wakila. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Alhamdulillah. Jadi kemudian terus ibtidak pada ayat Iyasha. Dengungkan dua harakat wajibul gun, idgham bi gunnah di sini. Nun mati bertemu ya masuk beserta dengung dua harakat. Iyasha di hujung lidah. Yuzhib diberikan lantunan. Yuzhibkum. Sekali lagi. Yuzhibkum. Ayyuhan. Ya bersabdu tekankan. Ayyuhan. Dengungkan di sini wajibul gunnah dua harakat. Suwayati bi akharin. Rin. Rohnya dibaca nipis. Dengan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Ma'arid li sukun di situ. Kemudian ada waqaf jaiz, jim kecil. Terus ibtidak. Wa kana Allahu ala dha. Di hujung lidah. Dzalika qadira. Dan ron bila waqaf diberikan satu baris 2 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman. Kalau boleh saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana? Daripada mana sekarang ni? Saya berada di Fatih Learning Center Wangsa Maju, bersiaran secara langsung. Terima kasih ya sahabat-sahabat Syabanun, Mariam Musa, Syarina, Zainun ya, yang tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan. Dan juga yang lainnya lah yang saya tak sempat nak sebut nama, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya man, mim bari atas bertemu nun bunyi man. Tapi bila datang kaf kita baca man kana yuri. Ri dibaca nipis 2 harakat. Yuridu sa di hujung lidah, jangan lupa. Sa yuridu thawabad. Ba bari atas terus naik di atas dal yang bertanda sabdu, di situ alif lam syamsiah. Badunya. Baik, hari ini pertama kali kita jumpa izhar mutlak. Izhar mutlak itu apa? Izhar mutlak itu apabila nun mati bertemu ya ataupun bertemu waw. Biasanya kalau kita belajar sebelum ini, nun mati bila bertemu ya ataupun waw hukumnya idgham bi gunnah. Tetapi di sini bukan idgham bi gunnah. Di sini izhar mutlak. Baik, apa tanda nak kenal dia Ustaz? Susahlah Ustaz. Kami duk ingat nun mati bila bertemu ya kena baca dengung. Ada bezanya. Bagi hukum idgham bi gunnah, nun matinya tidak ada tanda mati. Manakala bagi hukum izhar mutlak, nun matinya ada tanda mati. Nampak tak? Siapa tak nampak? Piramli kata, sahabat-sahabat jawab sendiri. Gurau saja. Jadi di situ kena baca
Dunya. Jangan baca dui. Salah. Kena baca dengan jelas saja, jangan dipanjangkan. Dunya fa'i. Di sini jadi ikhfa. Hakiki, 2 harakat. Asalnya fa'in jadi fa'in. Gitu. Dia samar di antara nun dan dal, 2 harakat. Dallahi thawabud dunya. Sekali lagi kita jumpa izhar mutlak. Wal akhirah. Dan juga ta marbutah bila waqaf ditukarkan kepada ha. Kemudian ibtida pada wa kana Allahu sami'an. Iqlab 2 harakat. Jangan lupa di situ. Boleh? Jadi asalnya sami'an. Jadi sami'an. Bibir itu hampir bersentuhan saja, 2 harakat. Basira. Basi, jangan baca basi. Kalau basi memang basi ya. Bukan basi di situ. Basi. Basira. Dan ron bila diwaqafkan jadi 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan ayatnya. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Alhamdulillah. Jadi kita dah selesai melihat satu persatu ayat hukum-hukum tajwid yang ada padanya. Jadi sekarang saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 128 sehingga 134 pada muka surat 99 di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat dah bersedia ke belum ni? Kalau nak minum ayak dulu. Siapa yang nak betulkan kedudukan dulu. Jadi sekarang masanya untuk kita praktiskan kembali apa yang kita belajar tadi. Dan selepas kita baca sama-sama ini, saya nak bagi tahu sahabat-sahabat yang merasakan nak belajar balik makhraj huruf, hukum tajwid secara tersusun dan sistematik, insya-Allah kami ada 2 buah buku nak diberikan. Bukan 2 buah buku saja, ada banyak lagi selain daripada itu kami nak berikan. Tunggu sehingga akhir insya-Allah. Selesai saja kita baca ini, saya akan bagi tahu bagaimana untuk dapatkannya. Boleh? Sebelum kita mulakan sekali lagi, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan kita dapatkan sekali lagi tekan button share insya-Allah. Yang mana yang dah tekan pun boleh tekan lagi insya-Allah. Sekali lagi kita tekan button share. Kita mulakan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ sekali lagi. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ
سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah bacaannya, diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan kali ini. Jadi insya-Allah diharapkan sahabat-sahabat semua akan dapat mempelajari sesuatu, akan dapat mempraktiskan juga sesuatu yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi insya-Allah diharapnya bagi yang nak berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa insya-Allah kita melakukan perkongsian setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam di page Facebook Fatihah. Yang belum lagi like, boleh like page Facebook Fatihah. Seperti yang saya janjikan di awal tadi, kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang berhajat untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kami kirimkan ke rumah, buku yang seperti mana yang sahabat-sahabat lihat itu, buku fizikal lah, bukan e-book. Dan selain daripada diberikan 2 buah buku, kami akan hantarkan ataupun akan berikan juga akses penuh kepada rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian yang akan membantu sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Rakaman tersebut boleh diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Kita telah masukkan dan juga banyak lagi lah. Selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dibawa ke dalam grup Telegram. Sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dengan kita untuk bertanya sebarang soalan dan sebagainya, insya-Allah. Dan pada mereka yang menjadi ahli Cepat Quran, kita berikan 3 bonus tambahan. Yang pertama, sahabat-sahabat akan mendapat nota ringkasan asas tajwid. Di sana kita ringkaskan lagi hukum-hukum tajwid untuk memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat. Yang kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk daripada awal muka surat Al-Quran dari surah Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas, insya-Allah akan diberikan daripada masa ke masa. Di situ pun sudah ada lebih daripada 600 video pengajian. Jadi campur dengan 200 rakaman buku asas dan tajwid, mereka yang menjadi ahli akan mendapat 800 video pengajian. Dan bonus yang ketiga, sahabat-sahabat akan diberikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami, insya-Allah, jika ada sebarang soalan ataupun nak diperdengarkan bacaan untuk diperbetulkan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi untuk mendapatkan semua yang saya nyatakan tadi, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau jadi ahli Cepat Quran ini ada yuran bulanan ke? Ada yuran tahunan ke? Jawapannya tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian Cepat Quran
hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Jadi insya-Allah dengan sekali membayar yuran keahlian, sahabat-sahabat automatik telah mendaftar menjadi ahli dan sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan bersama dengan kami sehinggalah akhir hayat sahabat-sahabat insya-Allah. Dan saya yakin dan percaya telah banyak kami membantu muslimin dan muslimat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran insya-Allah. Jadi yang mana yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat nak daftar sendiri boleh pergi ke website www.cepatquran.com www.cepatquran.com, boleh daftar di situ ataupun komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda mendaftar. Baik, mungkin ada yang tanya berapa yuran keahliannya Ustaz? Yuran keahliannya untuk mendapatkan 800 video pengajian beserta dengan 2 buah buku dan juga e-book nota ringkasan asas tajwid dan konsultasi bersama dengan kami. Bukan sahabat-sahabat bayar RM8,000, bukan RM800, bukan RM500, bukan RM300. Hari ini kita berikan tawaran yang sangat istimewa. Yuran keahliannya hanyalah RM250 sahaja. InsyaAllah dengan RM250 itu sahabat-sahabat akan belajar balik daripada asas. Tapi janganlah anggap yuran keahlian itu sebagai membayar harga ilmu itu, kerana ilmu itu tidak berharga. Tidak orang kata apa, bukanlah ada nilainya kerana itu adalah kalam Allah. Kalau sahabat-sahabat nak bayar 2 juta pun tidak sama dengan harga ilmu tersebut. Cumanya itu kita charge sebagai kos buku, kos pengantaran dan juga kos masa rakaman. Itu pun sebenarnya sangat-sangat rendah kalau dibandingkan dengan kos kita nak buat rakaman, nak sediakan 800 video pengajaran itu pun mengambil masa lebih daripada 1000 jam waktu working hours. Bukan saya saja, termasuk kita punya team member kita nak prepare slide, nak prepare semua-semua ini. Sebenarnya bukanlah harganya itu, sebenarnya memang kita nak bantu sahabat-sahabat saja dan untuk memastikan semua daripada kita mampu untuk menjadi ahli. Kalau kita kenakan yuran 2,500, mungkin ramai yang tak mampu nak jadi ahli. Jadi untuk hari ini, siapa yang join, yuran keahliannya hanyalah RM250 saja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran ataupun daftar terus ke www.cepatquran.com. Ini bagi mereka yang nak belajar daripada jarak jauh, sama ada di luar negara ataupun di Sabah, Sarawak, hatta di ke mana saja pelosok dunia, asalkan ada telefon dan ada internet. Dan bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, kita juga nak sampaikan berita gembira. Sahabat-sahabat, kami nak berikan pengajian 1 bulan secara percuma insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang mana yang berhajat nak belajar di pusat pengajian kami, boleh datang, tetapi sebelum datang pastikan daftar dahulu. Ini alamatnya. Jadi boleh WhatsApp kami, bagi tahu nak datang sendiri ke, nak datang dengan teman ke, dengan pasangan ke. Nombor WhatsAppnya seperti yang mana yang tertera tersebut, 0111-621-7797, kerana tempat adalah terhad. Jadi kalau kita terima semua datang, nanti susah juga. Kerana kita mengamalkan penjarakan sosial, kita nak pastikan dalam satu-satu kelas itu ada jumlah pelajar yang tertentu sahaja berada pada satu-satu masa. Jadi yang mana yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang ini. Yang mana yang duduk jauh daripada Kuala Lumpur juga, jangan lupa boleh join kita jadi ahli cepat Quran insya-Allah, untuk kami bantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan silap dan lemah itu daripada hamba Allah ini yang penuh dengan kezaifan dan kelemahan. Saya akhiri dengan aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Dan juga selepas ini ada video berdurasi 2 minit yang mana nak jadi ahli wajib tonton untuk mengetahui lanjut tentang kaedah dan pendekatan yang kami gunakan dalam 2 buah buku yang akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa,
kata roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Mansanyan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban. Dan seterusnya, latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran.
Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.